A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina, al-Qur'ana imama, Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpah rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sekali lagi bertemu dalam kapsul Ramadan yang kali kedua. Alhamdulillah, bersama dengan saya Ustaz Muhammad Hanwa bin Muhammad tadi. Alhamdulillah, bagaimana puasa kita hari ini? Adakah meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, atau puasa yang biasa-biasa, atau puasa yang Masya Allah kita rasa menyesal di atas dosa-dosa yang kita buat? Ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah memberikan rezeki kepada kita untuk terus beramal soleh, lebih-lebih lagi di dalam bulan yang penuh barakah ini, bulan yang Allah Ta'ala curahkan sebanyak-banyaknya keampunan bagi mereka yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dosa dia seperti gunung yang tinggi, seperti pasir, debuan pasir di pantai, tetapi bila dia kembali kepada Allah, raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengisafi segala dosa-dosanya, dosa yang kecil atau yang besar, dosa yang sembunyi atau yang tersembunyi, dosa yang nyata atau tidak nyata, yang sengaja tidak sengaja, dosa yang dulu kini pun dosa-dosa yang akan datang, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memohon keampunan. Seperti mana kita sentiasa menyebutkan, berdoa kepada Allah Taala, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita nak beramal dengan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala mengampuni dosa kita dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah redha kepada kita, dan Allah Taala masukkan kita ke dalam syurga. Dan kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya melindungi kita daripada kemurkaannya, sehingga kita jauh daripada azab api neraka. Maka dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini memberikan kita, memasukkan kita dalam suasana bi'ah yang salihah, yang mana bi'ah salihah ini akan memudahkan kita bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullahnya, dengan kita membaca Al-Quran, bertadabbur dengan Al-Quran, bertadarus dengan ahli keluarga kita. Dalam musim PKP ini, kita duduk dalam rumah, kita sentiasa bercerita tentang cerita yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bual kita dengan bual tentang Al-Quran, tentang cerita orang-orang yang terdahulu, cerita tanda-tanda kiamat, cerita berbagai-bagai cerita yang di dalam Al-Quran yang akan menjadi mu'izzah, peringatan kepada kita, dan juga berita gembira khususnya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat lagi, kita berbicara pada kapsul Ramadan yang pertama berkenaan dengan takwa, yang mana takwa itu adalah satu modal yang besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada
qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kerana dunia ini adalah tumpangan buat sementara. Akhirat yang juga kekal abadan buat selama-lamanya. Yang pastinya untuk kita menuju akhirat, kiamat kita adalah maut. Jadi maut akan datang pada kita anytime, anyway, any place. Dan what your preparation, khususnya yang tukang cakap ini, apakah persediaan kita untuk menghadapi kematian? Mati boleh datang pada kita bila-bila masa. Dan what your preparation, apakah persiapan kita untuk menghadapi kematian? Maka Allah Ta'ala telah memberikan kita ruang, peluang untuk kita menambahkan amal kita dengan kita melatih diri kita, khususnya di dalam bulan Ramadan kali ini, dengan Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita untuk beramal di rumah. Kerana Ramadan yang datang ini perlu kita titipkan mengikut acuan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala telah beritahu kelebihan dalam Ramadan. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, kelebihan bulan Ramadan ada keberkatan. Apa keberkatannya? Antara keberkatannya Allah adakan di dalam bulan Ramadan. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bermaksud masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan. Spesifik Allah Ta'ala sebut puasa itu bulan Ramadan, yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk, dan yakni menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Surah Al-Baqarah ayat ke-185. Maka kelebihan dalam bulan Ramadan yang kita nantikan ini, diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Yang kedua, terdapat di dalamnya malam Al-Qadar. Dalam bulan Ramadan ini Allah Ta'ala sembunyikan 10 malam di dalam 10 malam yang terakhir, iaitu Al-Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana Allah Ta'ala mengangkat munajat dan mengampunkan setiap manusia yang mohon ampun kepada Allah. Setiap orang yang beriman kepada Allah, yang mana Allah mengampunkan dosa-dosa yang lalu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadar ayat yang ketiga, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita punya agenda yang paling besar di dalam bulan Ramadan ini, bertakarub ila Allah dan mencari, mengintai dan sentiasa berada di dalam pencarian Lailatul Qadar. Maka 10 malam yang terakhir kita dah ready, dan persediaan kita bukan menunggu 10 malam terakhir, tetapi di awal lagi daripada bulan Rajab, Sya'ban, dan di awal Ramadan kita telah exercise, memulakan kita punya pencarian Lailatul Qadar itu dengan kita beramal pada setiap malam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam dibuka juga pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila telah ditibanya Ramadan, dibukakan pintu-pintu syurga dan ditutup segala pintu neraka dan diikat segala syaitan. Riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Nasai. Inilah
satu bulan yang special kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena persiapkan amalan kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai Ramadan yang terbaik. So, bagaimana kita nak rebut peluang ini? Peluang pada dalam bulan Ramadan. Penuhilah setiap ruang dan detik dan waktu di bulan Ramadan dengan amalan yang baik. Kerana setiap kebaikan yang dilakukan di bulan ini akan digandakan pahalanya. Antara amalan baik yang elok diperhatikan, yang pertama iaitu berkenaan dengan suci. Seeloknya ketika berpuasa kita sentiasa berada dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan besar. Setiap kali batal wuduk, kalau boleh segerakan mengambilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya apabila seseorang hamba yang muslim atau yang mukmin mengambil wuduk, maka dibasuh mukanya, kemudian keluarlah dari mukanya setiap kesalahan yang dilakukan oleh dua matanya. Maklumlah mata kita ni kan kadang-kadang melihat benda yang haram, kadang-kadang lihat benda, tengok benda-benda yang menyebabkan dosa dan sebagainya. Maka air wudu itu akan mengeluarkan, akan menggugurkan dosa-dosa kita. Bersama titisan terakhir air basuhannya. Apabila dia membasuh kedua tangan, keluarlah dosa dari yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama titisan terakhir air basuhan itu. Apabila dia membasuh kedua kakinya, keluarlah dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya bersama titisan air yang dibasuhnya, sehingga dia keluar setelah selesai wudunya dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Allahu Akbar. Inilah kasih sayang Allah. Inilah amalan yang ditunjuki, yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita beramal mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita terlepas daripada neraka. Allahumma ajirna minan nar. Kita nak keluar, kita nak terselamat daripada neraka. Kemudian kita memenuhi masa kita di dalam bulan Ramadan ini dengan solat sunat. Solat yang pertama, solat sunat tarawih, yang sangat dituntut dalam bulan Ramadan. Ia tidak ada pada bulan-bulan lain. Antara hadis yang berkaitan dengan solat tarawih ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ramadan yang bermaksud sesiapa yang berdiri bersembahyang malam dalam bulan Ramadan kerana didorong keimanan dan keinginan memperolehi keredaan Allah Azza wa Jal, maka diampunkan untuk dosa-dosanya terdahulu. Subhanallah. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Mudah-mudahan kita buat salat tarawih bersama keluarga kita. Tak kira lah 8 rakaat ke 20 rakaat ke 13 rakaat ke, yang penting buat. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita kerana kita melaksanakan ibadah semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, solat witir. Ini kadang-kadang ada orang tinggalkan solat witir. Janganlah. Kena solat witir ni kerana sunnah ini, solat witir ini di dalam bulan lain pun Rasulullah pertekankan. Antara perkara yang Rasulullah beratkan iaitu solat witir walaupun 1 rakaat. You know, 1 rakaat. Walaupun 1 rakaat. Apakah kelebihannya? Seperti mana dirakamkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku agar melakukan 3 perkara
3 perkara. Yang pertama, berpuasa 3 hari daripada setiap bulan, iaitu 13, 14, 15 dalam bulan Hijrah. Kemudian menunaikan 2 rakaat solat sunat duha. Solat sunat duha jangan tinggal. Solatlah duha, iaitu selepas matahari tinggi segala. Ataupun kalau kita tengok masa pukul tu pagi tu 8.30 tu dah boleh lah solat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Itu terpulang kepada kemampuan kita. Kalau boleh lebih daripada 2 rakaat adalah lebih baik. Tapi kalau mampu 2 rakaat pun dah cukup. Yang penting yang amalan sedikit tapi berterusan. Ini yang Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW suka, InsyaAllah. Dan seterusnya, menunaikan 2 dan menunaikan solat witir sebelum aku tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sangat ditekankan solat witir ini. Ustaz, saya ni dah solat witir 2 rakaat, 3 rakaat saya dah buat lepas sembahyang tarawih. Jadi saya sembahyang tahajud 2 rakaat, sembahyang tahajud 2 rakaat. Maka tutuplah solat tahajud itu dengan 2 rakaat witir. Jadi hari itu tuan dapat buat, tuan-tuan dan hadirin muslim muslimat, buat 5 rakaat solat witir. Ganjil, kena ganjil. Seterusnya, solat sunat rawatib daripada Ummul Mukminin Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesiapa dari kalangan hamba Allah yang muslim menunaikan solat kerana Allah setiap hari 12 rakaat secara sukarela selain daripada yang fardu, Allah akan bina untuknya rumah di syurga. Hadis riwayat Muslim. Macam mana dikatakan 12 rakaat tu? Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat, sebelum maghrib sebelum isyak 2 rakaat, selepas isyak 2 rakaat. Ini dah ada berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada ekstra lagi 2. Sebab sunat rawatib ni ada sunat muakkadah, ada yang tak muakkadah. Ada yang ghairil muakkadah, ada yang muakkadah, yang sangat dituntut. Yang sangat dituntut sehinggakan kena qada solat sunat subuh. Kalau tak dapat buat sembahyang sunat subuh sebelum sembahyang fardu subuh, maka menurut Imam Asy-Syafi'i kita boleh qada'kan sembahyang sunat subuh selepas sembahyang fardu subuh. Sangat dituntut. Solat sunat asar pun dituntut. Maka kita berusahalah untuk menekuni solat sunat rawatib. Dan seterusnya solat sunat duha. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya setiap ruas tulang dari seorang kamu wajib ada sedekahnya pada saban pagi, setiap pagi. Maka setiap selesai tasbih, bacaan subhanallah adalah sedekah. Setiap sekali tahmid, bacaan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap sekali tahlil, bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah juga adalah sedekah. Setiap kali takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu adalah sedekah. Memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan yang sedemikian itu dapat dicukupi oleh 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang itu dari solat duha. Hadis riwayat Muslim.
Maka solat duha lah kita bersama-sama dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, ayah dan ibu yang tercinta. Kalau kita duduk dengan aki, dengan atuk, dengan mbah, dengan nyai, dengan tok wan, dengan wan, maka kita selalulah melaksanakan solat duha. Mudah-mudahan itu antara pintu-pintu rezeki dan magnet rezeki, menarik rezeki ke dalam rumah kita, ke dalam jiwa sunabari kita, dan kita menjadi orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah dan menunjukkan kesyukuran itu dengan ibadah, insya-Allah. Jadi yang seterusnya, ketiga, menjejaki malam Lailatul Qadar. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada setiap malam, pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar itu dalam 10 yang terakhir, yakni antara malam 21 hingga ke 30 dari bulan Ramadan. Riwayat muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya, yakni melakukan ibadah pada malam harinya, membangunkan isterinya bersungguh-sungguh dalam ibadah dan mengetatkan ikat pinggangnya. Maksudnya adalah sebagai kata kiasan menjauhi dari tempat tidur bersama isterinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Masya Allah. Ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Sunnah yang kita ada ramai yang tinggalkan, maka kita kena hidupkan. Maka dalam musim PKP ini, kita hidupkanlah dekat rumah kita. InsyaAllah rumah kita, sudut rumah kita menjadi masjid, tempat sujud, tempat munajat, tempat mengalirnya air mata kita, tanda keinsafan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengharapkan Allah Ta'ala menjamin kehidupan kita dunia sampailah kita menemui ajal dan mempersiapkan tempat rehat kita, yakni alam barzah, dengan keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Doa yang kita selalu manjatkan, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita jangan ada cita-cita nak masuk neraka. Jangan main-main. Neraka ni masya-Allah diceritakan Allah Taala di dalam surah Al-Waqi'ah. Cerita tentang kiamat, cerita tentang neraka. Apa yang ada dalam neraka, masya-Allah. Didihan logam yang panas. Kalau kita lihat dalam TV, dalam YouTube, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan, Allahu Akbar, menciptakan gunung berapi, lahar gunung berapi itu dengan panas sekali. Itu bau 1% yang Allah turunkan ke dunia ini, api yang panas itu pun banyak memusnahkan. Apatah lagi nanti akhirat, Allah Ta'ala akan pacakkan matahari sejengkal di kepala kita. Allah, maka kita memperbanyakkan amal soleh kita di muka bumi ini dengan amal fardi kita semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi amalan-amalan yang kita tekuni di dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, maka akan menjadi satu madrasah tarbiyah, bulan tarbiyah jiwa, tarbiyah nafsu yang menggelojak, nafsu amarah kita turunkan kepada nafsu lawamah, dan kita berusaha sampai ke nafsu mutmainnah. Walaupun nafsu mutmainnah ni hanya kepada nabi-nabi, kita dapat tingkat yang kedua, itu nafsu lawamah pun kita sudah dapat kejayaan. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meneruskan istighfar kita, selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan zikir kita,
dengan kita menghubungkan silaturahim, dengan menyediakan makan berbuka kepada orang yang berpuasa sekalipun dengan beberapa biji tamar atau segelas air adalah bersama ganjarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, baginya ganjaran seumpama pahala bagi orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah. Allahu Akbar. Kita pergi dapur 2 jam sebelum berbuka, kita buat jemput lah apa, kita kasih jiran kita sebelah kanan sebelah kiri kita, di jiran depan kita, jiran belakang kita, kita hantar jauh sikit bubur lambuk ke bubur manis ke apa sahaja yang boleh memberikan buka puasa, walaupun dengan sebelah tamar sekalipun Allah mengganjari pahala seperti orang itu berpuasa. Allahu Akbar. Sangat rugilah kalau kita tak buat. Rugilah kalau kita tinggalkan sunnah ini. Rugilah kita. Apatah lagi jika kita ada sedikit keuangan yang kita boleh salurkan melalui NGOs contohnya, untuk kita, contohnya MyCare, contohnya Yayasan Ikram dan sebagainya. Ada yang buat NGO kerajaan, NGO yang dibuat oleh Majlis Agama Islam Negeri Melaka, NGO yang terdapat di seluruh negara ini. Kita masukkan duit untuk pergi hantar ke mereka yang susah dapatkan makanan panas, di Syria, di Palestin dan di mana sahaja. Maka kita boleh salurkan, Masya Allah, walaupun dengan RM 10 ringgit, maka kita dapat membantu mereka untuk berbuka dengan makanan yang baik. Allah akan mengganjari kebaikan kepada kita, insya-Allah. Muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, sidang hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang menghubungkan silaturahim, Islam sangat mementingkan hubungan sesama manusia, apalagi yang mempunyai pertalian darah dan ikatan kekeluargaan. Orang yang memutuskan ikatan kekeluargaan dengan tindakan atau perkataan yang menyakitkan, diseksa dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga Allah Ta'ala pelihara kita daripada memutuskan silaturahim. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud, apakah barangkali andai kata engkau semua berkuasa, maka engkau semua akan membuat kerosakan di bumi dan memutuskan ikatan kekeluargaan sesama. Orang-orang yang disemikian itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Lalu Allah memekakkan pandangan pendengar, lalu Allah memekakkan pendengaran mereka dan membutakan penglihatan mereka. Wa iya na'udzubillah. Hadis sabda Allah, sabda Rasul, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Muhammad ayat 22 hingga 23. Terlalu banyak hadis-hadis yang menerangkan kelebihan silaturahim, antaranya daripada Abu Muhammad iaitu Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga seseorang yang memutuskan, yakni Sufyan berkata dalam riwayatnya bahawa yang dimaksudkan ialah memutuskan ikatan kekeluargaan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi kita mengeratkan, bertanya khabar dengan mak ayah kita, mak mertua kita, bapa saudara kita, ayah saudara kita, mak saudara kita, orang yang pernah berjasa dengan kita waktu kita kecil-kecil, waktu ayah kita susah, keluarga kita susah, orang sahabat inilah, adik-beradik inilah yang membantu kita. Kita menyantuninya dengan menanya khabar, kalau dekat kita hantarkan apa makanan sedikit juadah, untuk niat, ya Allah, aku menyambung silaturahim kepada ibu dan ayahku, menyambung silaturahim kepada ayah dan saudaraku, pak long kita, pak lang kita, tok saudara kita, atau sesiapa sahaja yang
pernah berjasa dengan kita, maka kita menyantuni. Ini adalah satu rahmat daripada Allah. Sesungguhnya orang yang bersilaturahim ini Allah akan murahkan rezekinya dan panjangkan umurnya, umur yang berkat, insya-Allah. Daripada Salman bin Amir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, jikalau seseorang berbuka, maka bukakanlah dengan kurma, kerana sesungguhnya kurma itu ada barakahnya. Jika tidak menemukan kurma, hendaklah berbuka dengan air, kerana sesungguhnya air itu suci. Selanjutnya beliau, baginda Rasulullah SAW bersabda, maksudnya bersedekah kepada orang miskin akan memperoleh satu pahala sedekah saja, tetapi kepada orang yang ada hubungan kekeluargaan akan memperoleh dua pahala, iaitu pahala sedekah dan pahala mempereratkan silaturahim kekeluargaan. Riwayat Tirmizi. Subhanallah. Maka jangan lupa kata kasih kita santunilah keluarga kita, untuk kita menanya khabar dan memberikan makan untuk berbuka. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya rahim, yakni hubungan kekeluargaan itu tergantung pada arash, sambil berkata, barang siapa yang menghubungi aku, iaitu mempereratkan hubungan kekeluargaan, Allah akan menghubungkannya, dan barang siapa memutuskan aku, Allah akan memutuskannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi ini kita dulukan salam, kitalah yang dulukan tanya khabar kepada saudara mara kita di alam maya ke, di video call ke, telefon ke, kerana kekangan PKP ni, maka media sosial yang kita boleh gunakan untuk menyambung tali kekeluargaan kita, insya-Allah. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Taala ialah yang terbaik hubungannya dengan sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu Taala ialah yang terbaik pergaulannya dengan tetangganya. Ya, kiri kanan tetangga kita ni, jiran kita ni pun adalah yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita pereratkan. Kerana keluarga kita jauh, saudara kita yang paling dekat jiran kita, sakit pening kita, keluarga jiran sebelah lah yang tahu dulu. Pasal kita kena buat baik dengan jiran tetangga kita, tak kira lah sama ada dia Muslim atau bukan Muslim. Masya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian kita dalam kapsul Ramadan yang kedua ini akan menambahkan lagi amal-amal dan juga maratib amal kita. Jadi marilah sama-sama kita beramal soleh dan terusnya beramal dari semasa ke semasa, sehinggalah di luar Ramadan sampai kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Mari kita bertakarub kepada Allah. Ikan gelama, ikan tenggiri, moga Allah Ta'ala berkati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada silap dan salah, saya mohonlah dimaafi. Moga Allah Ta'ala menerima amalan kita. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.